Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang dikasihi saudara pengacara majlis, yang berharga Datuk Haji Muhammad Rosdi Haji Abdul Aziz, Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Kalau duduk di Kedah ni YB lagi lah. Duduk di Kelantan payah lagi lah. Kelantan nak masuk PAS je. Datuk Amran bin Muhammad Timbalan, Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Yang berusaha Datuk Haji Mak Fuazi bin Muhammad. Yang di-Petua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Cawangan Kedah. Yang juga Bendahari Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Bendahari ni orang kaya lah. Mana ada orang susah jadi bendahari. Kalau saya jadi pengurusi, saya tak latih orang susah. Kalau tak ada duit, dia lah. Bahagian Encik Abdul Ghaffar bin Lambak, Wakil Pemerhati PKMM Pusat. Juga Naib Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Kedah, Puan Sharifah Azatul Ima binti Syed Aziz. Panjang buah nama pun. Pengarah Mara Negeri Kedah, Encik Rizal Effendi Razali. Yang di-Petua negeri-negeri, ahli jawatankuasa agung, para tetamu, perwakilan, jemputan, rakan-rakan kontraktor yang dikasihi sekalian. Lepas 5 tahun akhirnya saya berani main. Dulu saya tak main, saya takut. Saya takut mereka minta macam-macam. Lepas tu saya bagi dulu baru saya main. Bagi tu dengan cabutan undi itulah. Kerja bagi banyak, bagi kontraktor hidup, baru kita main. Kalau tidak, mereka tak ada hidup lagi, kita main, mereka runtun je macam. Perangai orang menegak ni lagu tu lah. Boleh sengap, tak boleh hinggap. Tu yang tadi lah. Boleh dia sengap, kita dia tak nampak. Masa boleh kan, kita dia tak kenal. Tak boleh dia mesej macam-macam. Kata hampa ni masa manis tak share dengan aku. Masa pahit suruh aku tanggung. Tu perangai orang menegak. Macam orang politik juga lah. Tak jauh beza. Kata dulu saat kita minta maaf lah. Saya terkenal dengan mulut capui. Dan saya cakap terus terang. Apa yang di hati dengan yang di mulut sama. Saya tak ada simpan di hati. Orang pun kata saya macam-macam tak. Saya pun dengar je lah. Apa kata kalau aku boleh jawab, aku jawab. Kalau apa pedih, apa lari. Saya pedih, tak boleh lari. Tak kena duduk sini juga. Tanggunglah cik, oi, menanah telinga. Kata bila. Tuan-tuan sekalian, syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi ini. Dalam himpunan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Cawangan Negeri Kedah. Kali ke-49. Persatuan ni pun dekat-dekat sama umur dengan saya. Saya baru 52. Datuk Bozi tak tahu, buat dah. 55 lah. Persatuan ni dekat-dekat sama tuan kita. Orang tua-tua dulu. Orang-orang yang mendahului. Tahun 70-an telah memikirkan. Lagu mana nak bantu rakan-rakan yang jadi usahawan. Pemborong kontraktor ni. Berpakat sama-sama kita. Atas nama bangsa, sebab tu nama Melayu. Atas nama bangsa, untuk bersatu, bersama-sama, senang dan susah, duduk dalam persatuan, memperjuangkan nasib semua yang terbabit dalam industri, dalam sektor ni. Maka dibenarkan kita berhimpun atas nama bangsa dalam perniagaan ni. Jadi tuan-tuan, saya pun kawan campur ramai-ramai juga. Saya tanya Datuk Bozi tadi, Cina adakah apa persatuan kontraktor mereka? Dia kata ada. India ada. Boleh kata kita lawan mereka? Tak boleh. Hebat mereka tu. Adakah mereka dibantu macam mana kerajaan bantu orang Melayu? Tak. Mereka berdikari.
Dan mereka ada rangkaian yang kuat. Ada ikatan yang hebat. Walaupun tak ada agensi-agensi yang ditubuh khusus untuk tolong kontraktor China, tolong kontraktor India, tak ada. Tapi mereka lebih ke depan daripada kita. Mai kita jawab soalan tu pasal apa? Sebelum saya jawab, saya nak baca teks ni dululah. Kerana jawapan tu akan menghiris kita. Berkata, hang pandai lah, hang jadi MB lah. Faham duk macam kami kok. Saya tak mau jadi kontraktor. Walaupun saya pernah kursus jadi kontraktor. Lepas habis kursus dengan PKK, mereka suruh pergi buka syarikat. Saya pun pergi buka syarikat, buka akaun bank. Bubuhlah satu bank, parking belakang jabat pas jalan kota tu. Kereta potong saga. Turun jabat pas, cermin pecah. Beg tu hilang. Buku cek hilang, tunjuklah tak ada duit lagi. Baru buka akaun. Semua CJ-CJ kursus tu hilang. Saya pun balik, pasal apa mereka curi benda tu kan? Ada harga pun, duit pun tak ada. Rupanya Tuhan tak bagi saya jadi kontraktor. Dia jadi politik, boleh jadi MB. Belajarlah dulu kursus-kursus asas tu, Datuk Wazi. Bangunan A, buat kerja jalan, buat kerja parit. Mereka ajak di kursus tu. Bayarlah 600. Habislah 600 tu. Saya ingin rakamkan penghargaan di atas jemputan Satuan Kontraktor Melayu Malaysia Kedah untuk saya hadir pada pagi ini. Dan saya beranikan dirilah untuk berhadapan dengan tuan-tuan semua. Saya tak kenal sangat orang yang terbabit dalam industri. Datuk Pozi saya kenal pasal dia rajin hadir sebagai saksi kepada kerja cabut ni tu. Dan dia pun selalu kat tulis surat, minta macam-macam. Saya duk kata, kontraktor ni saya faham lah pada pandangan orang awam. Pada pandangan saya pun serupa. Kontraktor ni mestilah kaya-kaya. Pasal apa 2-3 ribu minta kat MB ya? Awak tak minta kat kawan-kawan dia? Pada pahaman saya, rupanya ada kontraktor bukan semua kaya. Hak melalui pun ramai. Tak ada kerja, tak dapat kerja, cabut ni tak dapat. Tak ada kroni, tak jadi kroni siapa-siapa, tak masuk katil orang. Kerja tak sampai. Ataupun sampai hak 5-6 lapis dah. Hak duk parah hidung. Lepas tu dia suruh buat bagi untung. Kerja pun bagi. Hak modal je kan tu. Tak boleh untung lah kecuali tipu. Hak 4 inci buat 3. Untung lah. Tapi mohong lah. Tu dosa lah. Jadi tak ada lah kita. Sebab kita tak masuk kartel, kita tak baik dengan siapa-siapa. Maka tak dapat kerja. Suasana ni saya harap dapat dibenteras lah di Kedah Darul Aman ni. Kita dapat kerja kerana keupayaan, kelayakan kita. Bukan kerana kita baik dengan siapa-siapa. Betul tak? Patut lagu tu lah kan, bagi adil. Sebab tu banyak kontraktor ni dia terpaksa mencebur diri dalam politik juga. Pasal dia kena baik dengan orang yang ada kuasa. Baru dia dapat kerja. Saya rasa tu tak adil. Politik bidang lain. Menega bidang lain. Pasal apa pergi campur sekali? Bila politik dan menega pergi campur sekali, akhirnya berlaku ketidakadilan. Hanya orang yang rapat dengan orang ada kuasa dapat kerja. Orang tak rapat dengan ada kuasa tak dapat kerja. Padahal orang yang rapat dengan orang ada kuasa tu belum tentu dapat buat kerja tu. Kadang-kadang buat kerja tak betul. Pasal nak tolong kawan dia jadi YBU. Nak tolong kawan tu kempen, nak bagi duit kat dia. Pasal dia masuk katil kawan tu, maka kerja terjadi tipu. Nak untung banyak, nak balas jasa kawan tu. Ini semua bidang kontraktor. Sebelah kaki duduklah neraka dah. Pasal nipu. Tapi harap-harap semua kontraktor di Kedah ni masuk syurga. Hari ni banyak pakai kepiah pun. Saya tak pakai kepiah.
Pasal saya main pun pakai kepiah kot. Tak usahlah berbaik-baik dengan orang ada kuasa untuk dapat kerja. Kerana kebaikan tu kena dibalas. Tentulah dia bagi kerja kita, dia nak balasan. Nak habuan. Sebab tu saya tak baik dengan siapa pun yang ada dalam sektor ni. Saya tak pernah kenal. Bukan saya tak kenal, kawan ada. Saya tak pernah terbabit dengan mana-mana kontraktor. Kontraktor pun tak pernah main di pejabat saya. Di pejabat saya. Tak pernah main di rumah saya. Saya pun tak mau sembang dengan mereka buat kerja. Hampa nak kerja, hampa pergi daftar, register, cabut undi. Atau hampa pergi mana-mana GLC yang dapat konsesi kerja maris. Hampa pergilah sembang dengan mereka. Pergilah offer khidmat yang terbaik kat mereka. Kok mereka nak pilih hampa. Jangan suruh saya pergi. Dan saya tak pernah bagi endorsement kepada mana-mana syarikat untuk ambil kerja tu. Saya tak terbabit dengan semua tu. Dan saya bahagia hidup tidak lena kerana saya tak terbabit dengan benda tu semua. Saya harap kontraktor di Kedah ni hidup dengan keupayaan masing-masing. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Hebat kerana kerja-kerja kita betul. Spek cukup. Tak ada tinggal hutang bercelekeh. Nama baik kita terjaga. Kerja kita sempurna. Bukan kerana kita jadi ahli parti mana-mana. Kita baik dengan YB mana-mana. Kita lobby sana, kita follow sana, kita pergi minggoh dengan orang tu, pergi minggoh dengan orang ni. Maka kita berjaya. Itu bukan berjaya tuan-tuan, itu bohong. Apa pun kata betul. Itu bukan berjaya. Itu susah jaga kontraktor ni Tok Uzi kan. Macam-macam panggil dah. Macam-macam kelaku dah. Kita tak baik dengan mereka, tak bagi kita kerja. Kita baik dengan mereka kata kita lobby, kroni. Payah juga. Tuan-tuan sekalian, organisasi ini telah lama ada di sini untuk memperjuangkan Melayu Bumi Putra. Hampir 5 dekad di Kedah, satuan ini telah menjadi wadah penyatuan kontraktor jadi rakan strategik kepada kerajaan menjayakan agenda pembangunan negeri. Kita sedia maklum bahawa di sebalik setiap bangunan yang berdiri megah, jalan raya yang menghubungkan bandar dan desa, sekolah, masjid, hospital, loji air, telah memberi manfaat kepada negeri dan rakyat. Semua ini berhubung kait dengan usaha dan kerja-kerja yang dibuat oleh para kontraktor sekalian. Pembangunan bukan sekadar membina jalan atau bangunan. Pembangunan adalah usaha memakmurkan kehidupan. Apabila sebatang jalan siap dibina, yang bergerak di atasnya bukan sekadar kenderaan, tapi turut menggerakkan ekonomi. Apabila sebuah sekolah didirikan, yang dilahirkan bukan sekadar bangunan sekolah, tetapi generasi yang akan memimpin negara pada masa depan. Apabila sebuah loji mula beroperasi, yang mengalir bukan hanya air, tetapi juga kehidupan, kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Sebab itulah saya melihat kontraktor bukan sekadar pelaksana projek, sebaliknya pembina masa depan negeri dan negara. Setiap projek pembangunan membawa kesan yang jauh besar daripada nilai kontrak. Ia memberi hidup kepada rakyat untuk tempoh puluhan tahun akan datang. Sebab itulah kedudukan kontraktor sebagai rakan pembangunan kerajaan penting dan amatlah dihargai. Kerajaan negeri akan terus komited menyediakan persekitaran yang kondusif supaya kontraktor tempatan dapat berkembang, menyumbang kepada pembangunan negeri Kedah. Kita mahu setiap projek yang dilaksanakan di negeri ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada ekonomi. Kita mahu rakyat, kita mahu syarikat tempatan terus berkembang, lebih ramai anak tempatan memperoleh peluang pekerjaan yang saksama. Kita mahu setiap ringgit yang dibelanja terus berputar dalam ekonomi negeri. Maka kerajaan negeri
sentiasa menggalakkan kontraktor tempatan yang benar-benar berkelayakan diberi peluang menyertai projek pembangunan. Namun begitu, peluang mesti disertai dengan keupayaan dan kemampuan. Apabila diberi peluang, buktikan kita mampu menghasilkan kerja yang berkualiti, cekap dan lebih baik pada orang lain. Saya faham cabaran yang sedang dihadapi oleh industri pada ketika ini. Bahan binaan meningkat, harganya, kos buruh terus bertambah. Orang Melayu tak mau kerja lah. Anak-anak Melayu, orang-orang muda, tak mau kerja kontrak. Tak mau kerja kontraktor ni. Kerja-kerja dengan kita, mereka tak mau, panas. Tambah kerja jalan, mana ada hak kena kalau macam kita ni. Gelap semua. Panas. Ambil kerja orang Melayu. Sat anak dia sakit. Sat ambil anak sekolah. Sat kenuri. Sat mati. Dalam kerja seminggu, 4 hari tak kerja. 3 hari je kerja. Pasal operasi ni semualah. Orang mati, kenuri, sakit, anak sekolah. Anak sekolah dia agak jadi bas sekolah. Lepas tu, tok mati. Tok 2-3 hari, tok orang pula. Lepas tu jiran. Lepas tu orang belakang rumah. Lepas tu depan rumah. Habis semua dia tak kerja apa. Lah kita pakai orang asing. Lepas tu dia kata tidak mengutamakan kerja tempatan. Dia kan tahu tu semua. Orang motong tu tak ada. Mana ada budak-budak Melayu motor lah ni. Semua ambil orang mun. Sektor di ladang. Kita dapat kontrak dengan SMDB, kait buah. Cari orang Melayu kerja. Dengan buah-buah tu tak turun. Susah. Maka kena import pekerja asing. Mereka ni mati tak ada, hidup ke semua. Nuri tak pergi makan. Sekolah anak tak ada, anak duduk di Bangladesh. Duduk di Indonesia. Itu dilema yang sedang kita hadapi dalam bidang ini. Kos logistik makin tinggi. Keperluan modal kerja semakin besar. Syarat-syarat agensi makin ketat. Kena bayar koi banyak. Harga kontrak banyak tu juga. Bayar ni insurans koi mahal. Tak ambil insurans tak boleh kerja. Wah, gua duk bagi kerja tu harga banyak tu ya. RM39 semeter persegi, duk RM39 tu orang naik 46 je. Dia duk bagi 30 lebih. Kau ingat batu ni bacuh pakai air sejuk ke? Margin keuntungan makin mengecil. Semua ni memberi tekanan kepada syarikat kontraktor. Sejarah membuktikan bahawa keadaan yang mencabar ini melahirkan syarikat yang benar-benar kukuh. Syarikat yang mampu mengurus kewangan dengan baik, mengawal kos, mengurus risiko secara berhemah, menjaga reputasi akan terus bertahan. InsyaAllah, kerajaan akan berusaha menangani cabaran ini bersama-sama dengan pemain dalam industri. Pada masa yang sama, kontraktor perlu meningkatkan kecekapan pengurusan. Jangan cincai. Saya kenal banyak orang yang buka syarikat. Ada dia pandai buat marketing je. Pergi ambil kerja pandai, buat tak pandai. Marketing pandai, mulut ramah. Cakap elok, bijak semut tak mampu. Dapatlah kerja. Tapi kerja tak boleh buat. Dia pisap kat orang tu kecoh dia. Esok main pula, buat marketing lain pula. Bawa cara lain pula. Marketing pun macam-macam. Saya kenal beberapa kontraktor yang berjaya di kalangan orang Melayu. Tapi bila dia buktikan keupayaan, maka dia dapat kerja selalu. Dan syarikat-syarikat yang duk bagi kerja ni tak berani cari orang lain, takut tak boleh buat. Dia kena cari Haji Dollah ni juga. Tak bagi Haji Dollah kerja tak jalan. Ni orang Pulau Pinang lah, bukan orang sini. Kerja Telekom, kerja TMB, semua pergi cari dia. Takut bagi kat orang lain, takut tak boleh buat.
Kena ada reputasi sampai ke peringkat tu. Baru orang yakin dan orang tak berani pergi cari orang lain. Kita baru ada G1, belagak macam ada G7. Dapat kerja kecil, beli BMW dulu. Kerja kecil lah. Tapi nak tunjuk kata hebat, beli BMW. Dengan BMW tu orang tarik. Tu jadi kontraktor, janganlah pergi ikut tu dulu. Nega lah dulu. Nak beli apa pun menega. Beli dengan duit untung. Jangan beli barang dengan duit modal. Bila dapat kerja pula, tak ada modal, pergi jual inden. Pergi bank rakyat, bank persatuan, bank tu. Menega kerja tok-tok, pergi bagi kat bank tu. Untung tak ada juga. Boleh BMW, lama-lama tayar pun tak boleh tukar. Pasal lesen G1, belagak G7. Dia kata kena tunjuk pasal nak bagi orang yakin. Saya rasa orang lah ni tahu tengok. Orang nak yakin tu hang show off ke hang betul-betul? Hang beli Mercedes baru ni kerana hang ada keupayaan pakai Mercedes ke hang nak show off? Orang pun ada hati juga. Orang tengok budak ni belagak lah. Tak usaha bagi kerja kat dia. Dia nak lebih-lebih. Dia kalau ada keupayaan sungguh tak apa. Buatlah guna pun. Tapi kalau kita nak show off. Nak abang kata kita hebat. Buktikan dulu. Jangan tunjuk dulu. Tunjuk ni boleh hutang. Tapi nak cover hutang tu kita yang teruk. Dah lah kerja tak betul. Syarikat yang mampu urus keuangan dengan baik, mengawal kos, mengurus risiko berhemah, menjaga reputasi, syarikat ni akan mampu bertahan. InsyaAllah, pada masa yang sama kerajaan juga perlu meningkatkan kecekapan pengurusan para kontraktor yang nak diberi sesuatu tugasan ataupun kerja. Kontraktor kena memperkukuh tadbir urus, mengadaptasi teknologi baru, meningkatkan produktiviti, bersaing dalam ekosistem yang semakin mencabar. Dunia pembinaan telah berubah. Hari ini industri bergerak ke arah penggunaan Building Information Modeling BIM, Industrialized Building System IBS, drone, kecerdasan buatan AI, automasi, pengurusan projek secara digital. Mereka yang lambat menyesuaikan diri akan ketinggalan. Teknologi bukan untuk menggantikan manusia, tetapi membantu manusia bekerja lebih pantas, tepat, menjimatkan kos. Saya berharap PKMM akan terus menjadi pemangkin kepada perubahan ini. Dalam dunia perniagaan, modal paling besar bukanlah wang. Modal paling bernilai ialah kepercayaan. Lebih-lebih lagi adalah industri pembinaan yang berasaskan kontrak dan amanah. Apabila orang percaya kepada syarikat kita, peluang akan datang dengan sendiri. Apabila kepercayaan itu dirosakkan akibat kelewatan, mutu kerja yang rendah atau sikap tidak amanah, reputasi yang dibina selama bertahun-tahun boleh musnah dalam sekelip mata. Saya berharap kontraktor Melayu di Kedah ini dikenali bukan kerana simpati, tetapi kerana prestasi. Biar orang memilih kita kerana benar-benar kitalah yang terbaik. PKMM terus memainkan peranan sebagai pusat pembangunan kontraktor Melayu yang kompetitif melalui latihan, pensijilan profesional, perkongsian teknologi dan pembinaan jaringan strategik. Saya berharap PKMM Kedah dapat bantu ahlinya meneroka pasaran yang lebih luas, membina rangkaian perniagaan yang lebih kukuh. Saya mahu melihat kontraktor Melayu bukan sekadar berjaya di negeri sendiri, malah mampu bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa. Kejayaan ahli-ahli akan menjadi ukuran kepada kewibawaan persatuan ini. Tuan-tuan sekalian, saya beri
Aku janji kepada tuan-tuan, saya tidak memilih bulu berasaskan politik, berasaskan kawarakan handai taulan, saudara marana, saudara mara, nepotisme, kronisme, semua tu tidak ada tempat di Kedah. Tuan-tuan yang terbabit dalam bidang ini, saya doa tuan-tuan berjaya menjadi seorang ahli perniagaan yang hebat, yang boleh bantu orang lain. Tuan-tuan semua, jangan duduk dalam telaga. Kerana orang yang nak tolong orang lain naik, dia kena duduk di atas. Dia kena duduk di atas pada telaga tu, baru dia boleh tarik orang lain naik. Kalau dia pun duduk dalam telaga juga, dia nak turun kawan dia naik, baik dia naik. Jadi orang yang boleh tolong orang ni, dia kena duduk di tebing, duduk di atas. Jangan duduk terjun duduk dalam telaga juga. Lagi semua kali lemah. Lepas tu jangan jadi ketam. Kawan kita dah sampai di atas dah, kita senyuh dia turun pula dah. Pasal hang nak pergi dulu, kita senyuh kaki turun main duduk dengan aku. Jahanam kita semua. 5 tahun ni saya bersih. Saya tak ada rakan. Orang jual nama kat belakang saya tak tahu. Saya tak ada share dengan siapa-siapa. Saya tak ada kecenderungan untuk meniaga apa-apa. Saya pun tak ada syarikat hebat-hebat meniaga apa, tak ada. Saya mai daripada kampung, duduk di sini. Duduk di sini tu. Tak ada duduk meniaga apa. Buat kerja politik ni sepenuh masa daripada muda sampai saya umur 50-an ni. Saya tak pernah terbabit dalam apa-apa perniagaan kecuali saya buat kerja kemanusiaan, pikul beras, tolong orang susah. Saya tak pernah berniaga dan saya tak ada kroni. Jadi tuan-tuan berniagalah betul-betul. Buatlah sungguh-sungguh. Telus. Dan saya kata semua kerja yang boleh cabut uni, buat kerja cabut uni. Kecuali yang diberi konsesi kepada GLC. GLC pun lebih kurang apa juga. Tak tolong mampu. Kena tolong juga. Tak boleh bersaing walaupun dia ada sabit dengan kerajaan. Tak boleh juga. Saya pun heran juga jadi apa tau mereka ni. Tubuh syarikat besar-besar. Lesen macam-macam. Kerja tak boleh buat. Itu realiti. Ada di kalangan bangsa kita. Saya hadir banyak himpunan orang-orang berniaga, kalangan orang Cina, orang India. Karakter, cara dia berkomunikasi, beroperasi, berlain daripada kita. Mungkin kerja mereka buat kerja haram banyak. Mereka nak rakam apa pergi apa. Kerja industri haram yang tak boleh, kita tak boleh terbabit, mereka boleh buat. Kita katuk lesen judi yang sah, mereka buat judi haram. Mereka jual kat belakang. Mereka kat dengan siapa-siapa, kutip duit. Belah mereka. Mereka buatlah aktiviti tu. Ada yang kaya dengan aktiviti haram tu. Saya rasa orang lain pun tahu tapi tak boleh buat apa. Kita kontraktor Melayu terikat dengan peraturan, terikat dengan hukum hakam. Saya kenal ramai orang yang patuh dengan hukum hakam, dia berjaya. Ada orang berniaga tak kira hukum hakam, tak berjaya teramna pun. Bila dia mati, anak-anak dia cempera habis. Pasal dia tak peduli hukum hakam ni. Dia kira duit ya. Ramu tang mana ada kepala agung, pergi serbu. Jalan belakang kira. Akhir sekali bungkus. Nampak dia seorang yang kaya. Anak-anak dia susah. Tinggal legasi, harta lah kali. Tak ada apa kak. Duit tanam belakang rumah. Ada. Lah kali anak. Main kereta, main apa, habis hancur. Tu orang berniaga jenis ni lah. Tuan-tuan semua, mari kita memperingati diri. Memperkemaskan diri kita secara dalaman,
secara luaran, lahiriah, batiniah kita, menega bersungguh-sungguh bila Nabi kata 9 daripada 10 sumber rezeki ni ada dalam perniagaan. Mari kita rebutlah 9 tu dengan cara Nabi juga. Jangan kita pakai Nabi kata 9 dan 10 ada sini. Tapi bila kita nak pergi masuk dalam sektor tu, kita tak ikut cara Nabi. Kita tak peduli semua hukum hakam. Serbu ikut dan. Semua tu ada nilai. Ada kira-kira. Tuhan kira semua tu. Kita ambil kerja. Kawan tu bos syarat macam-macam. Kita pun sanggup. Kongsi dengan dia. Kongsi dengan dia, kita tahu dia tu makan tak betul. Kita pun tolong dia makan tak betul. Saya harap benda ni tak terjadi di sini. Di Kedah tak ada orang buat kerja lagu tu. Saya tahu kalau kita tak baik dengan orang, tak jaga mereka, tak bela mereka, tak pergi binggoh dengan mereka, tak belanja mereka pergi berjalan, peluang untuk dapat kerja nipis. Tuan-tuan sekalian, peluang yang dapat dengan cara tu tak baik. Tak bagus. Tak boleh sebenarnya. Ada cara lain lagi. Saya beri jaminan. Selama saya ada di sini, saya bersama dengan tuan-tuan, mai kita semua, pihak kontraktor, pihak agensi, orang-orang yang menjadi pegawai pengawal kepada kerja-kerja ni, lurus, betul, ikhlas, ikut semua hukum hakam. Baru berkat kerja kita semua ni. Tuan-tuan dapat sikit tapi cukup. Ada orang dapat banyak, tak cukup-cukup. Dapat lagi, nak lagi. Dapat lagi, nak lagi. Pi belik orang tu, pi belik orang ni. Pi jual orang tu, pi jual orang ni. Lah kali kantoi. Oh, hang jual nama aku no. Habis tuan-tuan. Reputasi kita. Orang Melayu ni terkenal dengan benda-benda tu semua. Mai kita ubah perangai kita. Bukan di kalangan kontraktor saja. Di kalangan para agensi yang mengawal kerja-kerja ni semua. Ubahlah perangai. Tukarlah cara. Kita tak tolong kawan-kawan kita sebenarnya. Kita bagi mereka jahanam dengan cara tu. Bagi syarat. Berkongsi. Kononnya kongsi rezeki. Rezeki pada bapak hang lagu tu. Tu bukan kongsi rezeki tuan-tuan. Tu kongsi bara api. Makan ke darah masuk dalam perut. Kita jaga amanah tu. Kita ambil habuan sama. Tak boleh. Kita dapat kerja tu. Kita tahu dah hak tu pecah amanah. Kita tolong dia. Jahanam kali dengan kita. Dia kata kalau tak buat aku tu tak dapat kerja. Hang lebih daripada Tuhan lagi ni. Tuhan bagi dah rezeki tepat tiap-tiap orang yang bernyawa ni. Dihantar ke dunia, duduk dalam perut mak ni Tuhan tiup dah rezeki hang berapa. Hang ikhtiar, hang usaha. Main-main ke dunia ni kita pandai pada Tuhan. Tak tolong dia, dia tak tolong kita. Rezeki kita duduk kat dia. Tak betul. Kalau kita tak bagi, mereka pun tak diri tu. Kita dah mula lembek tengkok. Kita harap dengan cara tu kita dapat rezeki banyak. Dia pun nak hidup senang dengan cara baik kita. Dia pun jahanam, kita pun jahanam. Bangsa kita ni semuanya rosak. Kita panggil dia main nak suruh bagi kerja, main beletiang pula dah. Tak kata aku ni nak kata apa? Tak kata hak macam saya kata ni nak kata apa? Kata api lah. Kami dah bagi nak dengar ini. Dah dapat mikrofon. Boleh kat hang lah. Tuan-tuan sekalian, saya tak main untuk please siapa-siapa. Saya sebelum jadi MB ni lah.
Saya memanglah duduk di sini sebagai orang politik. Orang politik ni nak sokongan. Kalau main cakap depan orang lagu ni, tobat orang tak sokong. Tapi lebih baik orang tak sokong daripada saya dapat sokongan palsu. Orang main duk jet, saya sokong, gemuk sana, gemuk sini. Bagi sponsor saya, bagi sponsor sini. Tapi saya merosakkan bangsa saya. Buat apa? Baik saya cakap dengan ikhlas. Berterus terang. Supaya ungkapan-ungkapan yang terbit daripada mulut kita ni tidak merosakkan bangsa kita. Tidak merosakkan orang kita. Budaya yang telah terbina berpuluh-puluh tahun. Bila orang politik mengharapkan sesuatu daripada orang menega mengharapkan sesuatu dari orang politik, kalau buat cara betul, alhamdulillah, tolong menolong. Buat cara tak betul, maka rosaklah kita semua. Kontraktor kita tak boleh bersaing dengan kontraktor Cina. Kerana budaya kita tak sama dengan mereka. Kontraktor India pun kita kalah. Ada 90 agensi ditubuh oleh kerajaan untuk bantu orang Melayu. Tapi orang Melayu duk teratu juga. Pasal apa agensi itu tak betul ke? Kita yang tak betul. Ada Mara di sini. Ada Fekra, ada Rizda, ada Mada. Semua ni duk bagi kerja kat kita. Syarat Bumi Putra. Dapat kerja. Dapat kerja tu pergi bagi kat Cina. Yang buat kerja tu Cina. Yang untung tu Cina tu. Kita dapat nama. Pakai BMW. Dapat kerja daripada agensi. Tapi kerja tak buat. Orang lain yang buat. Maka yang berjaya orang buat tu lah. Yang kita jadi Alibaba ni seronok lah. Gelang Korea penuh tangan. Piduk santau atas meja lepas tu. Nak abang atas kita berjaya. Korea je pun. Tak betul. Tu marketing. Ni hak tengah-tengah pada ada lah loh. Cakap tu terang tu senang. Lapik-lapik apa? Bagi panas sikit. Bagi nak marah-marah betul-betul. Nak kata-kata sungguh-sungguh. Panas tak apa. Jangan koyak. Masa untuk please-please orang dah habis. Masa ni kena berterus terang. Cakap terus terang. Saya tahu banyak benar. Orang lain pun tahu tapi tak mau cakap. Takut calak. Dari depan ni marah aku ni tak dapat. Tuan-tuan sekalian. Daripada kita berpura-pura dapat undi. Tapi merosakkan orang kita. Baik kita berterus terang. Walaupun orang marah. Bangsa tak jahanam. Ramai pemimpin jadi ketua, jadi kepala, jadi pemegang amanah bangsa. Bangsa duk teratu ya. Dia nampak macam hebat. Tak pernah kalah. Diberi amanah saban tahun. Tapi bangsa tak berubah. Itulah pemimpin yang kita ada pada masa lalu. Pada masa akan datang, pemimpin kena jadi jiwa pemimpin. Kena bawa orang kepada keadaan yang lebih baik. Bukan kekal orang ramai pada kedudukan tu. Dia seorang yang pergi ke depan. Bangsa tak berubah. Saya harap tuan-tuan dimurahkan rezeki yang halal di Kedah ni. Dapat kerja senang. Buat kerja betul. Ikhlas. Susah payah tuan-tuan. Kalaupun tak untung dapat pahala. Dapat kerja. Susah payah. Untung tak dapat. Dosa bertambah tak mau. Tak payah buat kerja aku tu. Ambillah kerja. Dengan cara yang benar. Orang-orang di agensi saya akan pastikan. Tak terbabit dengan benda ni semua. InsyaAllah semua orang akan dapat habuan. Dengan adil dan saksama. Lain daripada bidang kuasa saya tak ada keupayaan, saya tak boleh buat apa. Selagi saya ada upaya
untuk memberi pesanan kepada agensi-agensi di bawah saya, badan-badan yang menguruskan kerja-kerja yang tuan-tuan pi minta. Saya akan pastikan mereka telus, mereka adil, mereka melayani semua orang, mereka tak ada kroni, mereka tak ada nepotisme, mereka tak ada kepentingan diri, mereka makan hanya yang halal. Sama dengan tuan-tuan juga. Letih tengok rakan-rakan yang terbabit dengan industri jadi kontraktor penat, siang malam. Yang kerja betul-betul, siang malam kerja tak berhenti. Tapi untung dapat kat orang lain. Manis, mereka kongsi. Baik, kita tanggung seorang. Hak jadi kontraktor ni. Rugi, pi berhutang bank, gadai gelang, mereka tak tahu. Yang mereka tahu, bahagian aku kena sampai dulu. Ni dunia kita. Nak sembunyi kat siapa? Kita tahu semua. Tapi duduk diam je. Takut tak dapat dah. Kalau buka mulut, habis lah. Tuan-tuan sekalian, mari kita ubah keadaan ini. Kita bina keadaan baru. Senario baru. Keazaman baru. Semua orang menjadi telus. Semua orang tak ada kepentingan diri. Kita dapat atas usaha kita sendiri. Kerja keras yang kita buat. Dengan itulah usaha kita menjadi berkat. Kita menjadi hebat. Bangsa kita pulih daripada belenggu yang membelit kita selama puluhan tahun. Jika kita membina dengan amanah, dengan penuh tanggungjawab, manfaatnya berkekalan. Jika kita bina sambil lewa, rakyatlah akan tanggung akibatnya. Marilah kita bersama-sama membina Kedah, bukan sekadar dengan batu, besi dan simen, tetapi dengan ilmu, integriti, profesionalisme serta tanggungjawab terhadap negeri yang kita cintai. Saya yakin dengan semangat perpaduan serta kerjasama era antara kerajaan PKMM, seluruh pemain industri, kita mampu bina industri pembinaan yang lebih profesional, berintegriti, berdaya tahan, berdaya saing demi kemajuan Kedah serta rakyat seluruhnya. Saya ucap tahniah kepada PKMM Negeri Kedah atas penganjuran mesyuarat agung tahunan kali ke-49 pada tahun ini. Saya mohon ampun dan maaf di atas ucapan saya yang mungkin mengguris siapa-siapa yang di sini atau yang di sana. Tak cakap aku tu nak kata apa? Mai duk puji-puji kan, suruh orang puji kita. Lama dah buat kerja tu, bangsa kita tak berubah pun. Mai kita cakap tu terang. Siapa yang jahat kita remove. Siapa yang bagus kita angkat. Kan senang dunia ni. Hampa duk belau orang jahat. Belau apa? Remove mampus bang. Tu cakap orang Kedah lah. Lepas rakan, lepas sebab kata ni, remove tu nak tahu apa. Remove tu orang Kedah kata belasah lah kan. Kita belasah kerjaan jijak bang. Hak tak betul. Hak betul kita angkat, kita tolong, kita bantu. Supaya dia boleh tolong orang lain pula. Lagu tu cakap bahasa Kedah. Apa yang duk biar remove. Semoga PKMM terus jadi suara yang dihormati serta terus memperjuangkan kemajuan kontraktor Melayu di negeri ini. Tok Pozi Hebat Atas tak bagi apa-apa kah tahun ni? Saya bagi kat persatuan insya-Allah. InsyaAllah lepas ni lah. Bukan hari ni tak bawa Tok Pozi. Saya sumbangkan persatuan ni 20,000 insya-Allah. Bukan saya nak undi tuan-tuan, saya pun tahu ni tuan-tuan undi saya dah. Tu pakai kepiah semua tu. Undi hak tuan-tuan. Tuan-tuan bebas nak undi saya kan, nak undi siapa terpulang. Itu kebebasan masing-masing. Saya tak main sini untuk merayu. Jadi apa? Peraih undi dah. Kalau kerja saya baik, tuan-tuan sokong. Kalau tuan-tuan dapati kerja saya tak baik, tuan-tuan remove. Saya pun boleh di remove juga.
Pasal tak bagus. Kita jangan belah orang tak bagus. Kita tak usah duk please siapa-siapa. Kerana dia tu kawan ke, adik-beradik semua, dia tak bagus, kita duk tatang dia juga. Tak usah, rugi kita. Tahu dia. Make orang lain pula. InsyaAllah. Kalau saya tak bagus, tuan-tuan tahulah. Kalau saya bermanfaat, tuan-tuan tolong saya. Kalau tak ada manfaat, tuan-tuan lempak saya pergi ke lain. Tak usah duk jadi pemimpin di negeri ini. Membazir masa, membazir tenaga orang ramai. Duk tengok TikTok punya syok, kerja tak betul. Tak usah. Tuan-tuan nilai sendiri. Saya tak datang untuk please tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan dipermudahkan urusan. Dapat kerja tahun ni, tahun depan, tahun akan datang. Buat kerja betul-betul. Buat bajet sungguh-sungguh. Teliti, cermat. Jaga duit, jangan merapu. Jangan beli dulu. Melayu. Dia suka menunjuk. Jam kena ada kalah-kalah mai sikit tu. Kontraktor. Kalau tidak orang tak yakin. BMW Mercedes. Bagi naik Myvi mai pakai tak dapat kerja. Dak agensi pun serupa ke? Hang main naik apa? Myvi. Aku bagi kerja hang lingkup lah. Melayu. Perangai. Agensi pun serupa. Korang tu naik Myvi dia tak confident. Tuan-tuan sekalian, saya jadi MB, saya naik motor ya. Saya naik motor. Tak ada kaitan dengan kenderaan saya, kerja saya. Lalu ni saya tumpang lah kata kerjaan tu. Prestasi kerja saya tak ada sangkut paut dengan kenderaan saya. Tak ada. Dengan jam tangan saya, tak ada. Jam tangan saya tak sampai 1,000 pun. Saya selamat duit ni beratus juta. Tak usah duk berpura-pura. Tak usah. Berhentilah. Tayang kulit, isi kosong. Buat apa? Rangka hebat. Kepala tak ada apa. Rosak bangsa kita, tuan-tuan. Mari kita pentingkan isi. Kulit kemudian kira. Biarlah kulit kita hitam kerana kita berjemuk tengah panas. Tapi hati kita baik. Otak kita bergelira. Itu pun ada kualiti dah. Itu kerana nak berhenti dah. Belajar lagi. Geram. Nak ubah bangsa aku ni lagu mana? Siapa yang merosakkan bangsa aku ni? Kita main cari orang tu, kita remuk dia. Kalau hampa nak makan rasuah, tak usah bagi kerja kat aku. Hampa pergi bagi ke orang lain. Hampa ke darah bara api neraka tu. Makan. Hampa cakap lagu tu. Orang nak ambil duit tu. Ni hampa pergi duk tolong dia sama. Jahannam lah bangsa kita. Semua yang nak makan. Nak ada habuan masing-masing. Hang jaga mana, hang kerja situ, hang dapat gaji, hang ambil lagi duit situ. Remuk orang lagu tu. Jangan bagi muka. Kita tu jangan tolong dia. Kita jangan redha benda-benda aku tu. Hey. Banyak kali ulang dah. Cukuplah apa yang telah terjadi pada masa lalu. Untuk jadi pedoman bangsa kita marah ke depan. Yang telah melingkupkan bangsa kita ni berhenti. Belajar budaya orang lain yang menjayakan bangsa mereka. Yang mengangkat martabat mereka. Belajar daripada mereka. Disiplin mereka. Budaya kerja mereka. Perangai mereka. Semua kena belajar. Jangan selesa dengan kulit yang indah. Tapi isi yang kosong. Tengok anak-anak kita. Tengok generasi akan datang. Budak-budak yang masih di bangku sekolah. Kalau budaya ni berterusan, anak-anak kita yang pandai tu nak pitah mana? Nak hidup dengan siapa? Masa depan, anak-anak kita tu siapa nak jaga? Kerana dunia kita ni penuh dengan sandiwara, lakonan, pura-pura, pecah amanah yang hebat kerana rupa luaran. Amanah hancur. Anak kita esok nak jadi apa? Mari kita ubah perangai kita,
cara kerja kita, amanah yang dipegang, pegang sungguh-sungguh. Allah berkati walaupun sikit, jangan Allah murka walaupun banyak. Itulah pedoman hidup untuk kita semua. InsyaAllah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukacita saya rasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Satuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Kedah kali ke-49 tahun 2026. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.